المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada petang ini bila bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk berada dalam kuliah Ramadan pada petang yang penuh dengan rahmat ini, kerana hari ini hari Khamis, esok Jumaat. Perhatikan setiap malam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Perhatikan setiap malam Jumaat dalam bulan Ramadan. Perhatikan setiap malam Jumaat dalam bulan Ramadan. Hari ini hari Khamis, malam ini malam Jumaat. Kalau malam-malam yang lain pun kita bersungguh-sungguh menghidupkannya, maka terlebih-lebih lagi pada setiap malam Jumaat dalam bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana nilai satu malam Jumaat dalam bulan Ramadan ialah seperti malam Lailatul Qadar. Lebih-lebih lagi pada malam Jumaat yang terakhir, maka nilainya sebegitu besar. Jadi malam ini elok sangat kalau sebahagian besar malam dapat kita hidupkan, insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian,
Pada petang ini, tajuk yang diketengahkan pada kita ialah 4 tahap mendidik anak cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tak tahu ada 4, yang saya tahu ada 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Majlis pada petang ini dianjurkan oleh grup infak Masjid Darsa 8 dan Majidah serta Arafah daripada Singapura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengangkat kita kepada kedudukan di sisinya dan menjauhkan kita semua daripada kemurkaan dan nerakanya. Amin. Dalam satu ungkapan masyhur para ahli ulama ialah la'ibuhum sab'an wa addibuhum sab'an wa ashiruhum sab'an. Dalam mendidik anak-anak, masyhur ungkapan yang menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la'ibuhum sab'an. La'ib ni mana bermainlah kamu dengan mereka 7 tahun. Wa addibuhum sab'an, dan ajarkan mereka adab 7 tahun selepas itu. Wa sadiquhum sab'an, dan bergaul dengan mereka ataupun jadikan mereka kawan 7 tahun selepas itu. Anak-anak ialah merupakan harta ibu dan ayah. Anak-anak ialah aset penting bagi sesiapa yang bergelar ibu dan ayah. Sebabnya ialah kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada saat ibu bapa dah tidak ada, kalau masih ada anak di atas muka dunia, maka beruntung besar ibu dan ayah tu kalau dia meninggalkan anak-anak di atas muka dunia ialah anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Dalam situasi ini, orang-orang yang tidak ada anak, maka ia ialah merupakan satu habuan yang ia tidak perolehi dengan sebab tidak ada anak. Satu masa ada satu orang, dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk jalan-jalan, tiba-tiba dia lalu tepi satu kubur. Bila lalu di kubur tu, tiba-tiba rasa mengantuk teramat. Akhirnya dia duduk dan tertidur. Dalam tidur dia tu, dia mimpi, dia tengok orang yang duduk dalam kubur keluar daripada kubur, dan mereka mengutip-ngutip sesuatu di atas kubur. Dalam ramai-ramai yang mengutip sesuatu di atas kubur tu, ramailah orang mengutip, ambil. Dia tengok satu orang tua. Orang ni dia tak kutip, dia hanya tengok orang lain mengutip. Akhirnya hamba Allah ni tanya, "Pakcik, pasal pakcik tak kutip?" Depa kutip apa? Kata pakcik tu, mereka tu mengutip yang dihantar oleh ahli-ahli dunia yang masih hidup kepada orang yang telah mati. Seperti kita hantar Fatihah, kita hantar Suratul Ikhlas, kita buat penuri, kita hantar pahala dan sebagainya. Itu seumpama.
Tu pakcik tak kutip. Kata pakcik tu, pakcik tak kutip dah, pakcik dah kaya. Pakcik kaya. Pakcik ada satu orang anak atas muka dunia. Anak pakcik meniaga di satu pasar. Dia meniaga makanan. Dia seorang hafiz. Waktu orang mai beli, dia jual. Bila mana tak ada orang beli, dia baca Quran. Dia hafiz Quran, dia mengulang Quran. Habis 30 juzuk, sehari semalam dia akan hantar pahala tu pada pakcik. Tu pakcik tak perlu kutip, pakcik dah kaya, kata orang tua tu. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kawan yang mimpi ni lepas pakcik tu dia jumpa, dia jaga. Dia kata Allahu Akbar, sungguh hebat pakcik. Lepas daripada tu, lama lepas tu dia mimpi pula. Dia mimpi pula kubur yang sama, orang pakat keluar daripada kubur, pakat kutip. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok pakcik tu pun mengutip. Hari tu tak mengutip, hari dulu tak mengutip, lepas tu hari tu mengutip. Lepas tu budak muda ni hampiri pakcik tu dulu. Hampiri pakcik tu dan tanya, hari tu pakcik tak mengutip, hari ni pakcik kutip. Dia kata pakcik dah tak ada apa dah. Anak pakcik mati dah. Dia tak ada lah. Hadut hantar pahala 30 juzuk Quran sehari tak ada. Jadi pakcik pemutip balik lah. Akhirnya subhanallah jaga orang. Dulu waktu mana diberitahu tentang orang tua ni ada anak atas muka dunia yang duduk di pasar meniaga, tak ada orang beli, dia baca Quran, dia mengulang Quran sampai 30 juzuk. Orang yang mimpi tengok, sungguh ada satu budak muda. Dia pun kata betul lah pakcik tu. Bila dia mimpi kali yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia jaga tidur. Siang esok dia pergi. Dia pergi tengok di market, tempat budak tu meniaga kosong. Dia pun tanya, mana ni budak ni? Budak ni mati lah. Betul. Maknanya itulah nilai anak-anak yang soleh kepada ibu ayah yang soleh dan solehah. Jadi mak ayah kamu hantar kamu nak bagi jadi macam tu lah. Faham tak? Mak ayah kamu hantar kamu mai ke darsa, nak suruh jadi hafiz, dan kamu kena berjuang sampai jadi hafiz. Dan siapa-siapa yang dah hafal Quran habis, yang tengah buat syahadah ataupun yang telah buat syahadah, ataupun semua kita. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hantar pahala. Hari ni baca Quran apa juzuk lah. Jadi ya Allah Tuhanku, kata macam ni, ya Allah Tuhanku, kalaulah ada pahala hari ni aku baca Quran, ya Allah, aku hadiahkan pahala aku pada ibu dan ayahku, sama ada mereka hidup ataupun mereka dah mati. Allahumma salli ala sayyidina. Jangan gerakkan pen. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam tu. Jadi anak-anak ni nikmat. Anak-anak ni ialah satu rahmat yang Tuhan bagi kepada orang tua. Dalam satu ungkapan ulama, sana ulama sebut, al-auladu ni'mah la ya'lamu qimataha illa man faqadaha. Anak-anak ialah nikmat, tidak mengetahui nikmat yang ada, tidak mengetahui nilai seseorang anak, melainkan orang yang kehilangan anak. Anak-anak ni nikmat. Jadi kita ni nikmat pada mak ayah kita. Nikmat ni tak akan dapat dirasa melainkan siapa yang kehilangan anak. Waktu Ustaz belajar dulu, ada satu orang kawan, dia balik Malaysia sebab kakak dia nak kahwin. Jadi bila nak terima orang baru ni seronok, mak teruja, ayah teruja, semua seronok, sebab nak terima warga baru mai masuk rumah kita, kak ipar kita ataupun abang ipar kita. Seronok lah buat persiapan seminggu, sehingga malam raya tu tak torah.
perasaan tak tahu nak cerita, seronok. Esok orang mula masak, sampailah siap masak dalam 11.30 macam tu biasanya masak, dan orang dah mula buat tahlil arwah. Pukul 12 maka mulalah orang makan. Tuan rumah ni kira duk terima tamu, salam 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 salam, sampailah masuk waktu zuhur. Tiba-tiba anak tuan rumah ni berlari mai daripada sungai. Dia kata, mak, adik jatuh sungai. Allahumma salli ala sayyidina. Akhirnya tinggal kenuri itu pergi ke sungai. Anak 3 orang. Satu umur dalam 4 tahun lebih kurang, satu dalam umur 5 tahun, seorang umur 7 tahun. Orang duduk kenuri, dia pergi sungai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pergi sungai, pergi main sungai. Akhirnya jatuh adik yang umur 4 tahun dalam sungai. Adik 5 tahun ni nak selamat adik tu sekali dengan dia dibawa oleh arus sungai. Abang hak tu jatuh tu cerdik sikit, lari balik, mak adik jatuh sungai. Agak-agak macam mana mak tu hari tu? Tukar tak seronok kepada tak seronok? Daripada seronok habis menangis sepanjang hari. Faham tak? Jadi anak-anak ni nikmat. Takkan tahu nikmat seorang anak melainkan siapa yang kehilangan anak. Satu masa satu orang Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, lepas maghrib ayah dia cikgu, mak dia cikgu juga. Lepas maghrib dia pakat duduk depan TV. Duduk depan TV Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, tengok berita. Tiba-tiba anak dia yang umur dalam belas tahun tu kata, ayah nak pergi kedai, nak beli apa? Dia abang nak beli apa atau? Ayah pun kata tak apa. Dia pun turun rumah, start motor pergi. Dalam 10 minit orang ketuk pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, cikgu, Hafiz accident. Allahumma salli ala sayyidina. Habis tinggal TV, berlari. Anak diam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mati di tempat kejadian. Pasal apa yang lari? Pasal apa yang nak pergi tu? Pasal apa nak pergi kedai tu? Sebab mati panggil. Faham tak? Bila mati panggil, masa sampai, jadi kita akan bergerak nak pergi kat mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi takut tak kita macam tu? Takut. Ada satu orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kami panggil Pak Tih Kriya, nama dia Pak Tih Zakaria. Dia balik daripada masjid mayang subuh, sampai di rumah, dia tukar baju, dia turun daripada rumah, nak pergi mana tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu anak perempuan dia sedang goreng nasi, nak sarapan pagi. Waktu tu bila dia turun rumah, kalut-kalut tu anak dia kata, ayah nak pergi mana? Main kita menyorok dulu, sarapan dulu. Tak ada, ayah dah kerja. Tak ada. Dia turun rumah, dia start motor, dia pergi. Sama dalam beberapa minit, orang abang kata, ayah kembali ke rahmatullah, tengah jalan accident, lembu turun sekawan daripada bukit, belah ayah dia, berselerak, mati tempat kejadian. Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham tak? Pasal apa tak mau makan? Pasal apa? Rezeki tak ada lah. Faham? Rezeki tak ada lah. Bila seorang tu nak mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat yang jaga bagian rezeki, dia akan round satu alam ni, kut masih ada rezeki dia. Bila tengok rezeki dah tak ada, jadi ketika tu fahamlah bahwasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mati dah sampai. Tu jaga-jaga. Balik raya esok, salat sayyidina Muhammad, mak kata, "Mai makan dulu." Tak dah nak pergi. Jaga-jaga tu. Takut pi tu pi mati. No, so mati ni kena ingat panjang masa. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka cikgu tadi kehilangan anak.
Dan banyak Ustaz jumpa orang-orang yang bila sebut tentang anak dia meninggal, dia menangis. Dia tak boleh lupa. Dia tak boleh ingat anak dia. Dan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu Nabi kita menjanjikan orang yang kematian anak yang masih kecil, Allah, Nabi jamin dia masuk syurga. Dia mati. Nabi satu masa Sayyidina Aisyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu masa Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tanya Rasulullah, kalau orang mati 2 orang anak, Nabi kata siapa-siapa kematian 3 orang anak kecil, dia masuk syurga. Siapa-siapa kematian anak masih kecil, anak tu masih kecil, 3 orang mati, dia masuk syurga. Nabi kata macam tu. Kata Sayyidina Aisyah, Rasulullah, kalau 2 masuk syurga juga. Kalau seorang masuk syurga juga. Kalau seorang pun tak mati, masuk syurga. Nabi kata, kalau dia sedih kematianku. Maksudnya siapa-siapa pernah baca kisah wafat Rasulullah, dia menangis, dia akan masuk syurga. Jadi itulah yang dikatakan anak yang jadi nilai kepada mak ayah. Waktu kita hidup, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita ni, anak-anak ni, waktu kita hidup, kita perlu mak ayah kita. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Kita perlu doa dia. Doa mak ayah sangat mustajab. Jadi kalau kamu nak apa-apa, kamu kata kepada mak tolong doa mak. Saya nak ni, cik ni nak sekian. Dapat. Ayah, doa sikit. Saya nak ni. Akan dapat. Itu pengalaman Ustaz. Ustaz bila mana meninggal mak Ustaz, Ustaz menangis satu sebab. Sebab Ustaz dah hilang doa yang mustajab. Dulu ada 4 doa mustajab. Pak mentua, mak mentua, ayah dan mak. Meninggal mak mentua, hilang satu doa mustajab. Meninggal pak mentua, hilang doa mustajab 2. Meninggal ayah sendiri, hilang doa mustajab. Meninggal mak, habislah doa mustajab Ustaz. Banyak isu-isu hidup ni selesai dengan doa mak ya, doa ayah ya. Dan Ustaz harap doa mereka itu valid sampai bila-bila. Maknanya doa ni dia ada expired. Faham tak? Kena doa lain. Lepas expired, Ustaz harap doa mak, doa mak ayah, mak mentua, pak mentua, doa mereka tak expired. Sebab mereka orang soleh, mereka orang baik. Alhamdulillah. Okey, bila kita hidup, bila mak ayah kita, bila mana kita hidup, mak ayah kita ada, kita sangat perlu pada mak ayah kita. Bila mereka mati, mereka pula sangat perlu pada doa kita. Faham tak? Maknanya kalau mereka mati esok, salah Sayyidina Muhammad, doa kita sangat berharga pada mereka. Sebab tidak ada satu doa yang sampai kepada 2 ibu bapa khusus dan tersangat berharga melainkan doa anak di atas muka dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Maka anak-anak ni kena didik. Dalam 7 tahun yang pertama, Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina, dalam 7 tahun yang pertama, kata ulama, la'ibuhum sab'an. La'ib bermain, berseronok dalam tempoh 7 tahun. Nabi kita SAW ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain masih kecil, Nabi main dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Satu hari orang tengok Nabi merangkak atas Nabi Sayyidina Hasan.
Nabi buat dia jadi kuda. Pernah buat macam tu tak kat adik kamu? Nabi buat macam tu. Nabi ni siapa dia? Nabi ni ialah penyelamat manusia, Sayyidul Mursalin, Nabi kekasih Allah. Nabi nama dia duduk dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama Nabi duduk di langit bersama dengan nama Allah. Daun-daun di syurga pun, orat daun di syurga ialah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu Nabi mulia. Tapi bila balik rumah, Nabi buat jadi kuda. Cucu dia naik dia, Nabi berjalan. Sallallahu alaihi wasallam. Satu orang tengok, ya Allah Rasulullah. Orang tu geleng kepala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi bukan zakat anak cucu dia. Anak-anak budak-budak zaman Nabi suka dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita berjalan, budak-budak berjalan dengan Rasulullah. Nabi cakap dengan budak-budak cara budak-budak. Kamu cakap budak-budak cakap cara budak-budak kan, cakap cara orang tua. Kalau orang tua kamu cakap macam mana? Kalau dengan kawan kamu cakap macam mana? Lepas tu budak cakap macam orang tua juga. Dia kena turun. Dia kena buat macam budak-budak. Cik nak coklat tak? Coklat. Tu cara budak-budak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turun jadi budak-budak bila cakap dengan budak-budak. Tu budak-budak suka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau Nabi, budak-budak ramai-ramai duk main, tengok-tengok Rasulullah berlari pada Rasulullah, agak main pada Rasulullah. Nabi duduk, Nabi buat macam ni. Faham tak? Maka betul lah budak yang pertama sampai pada Rasulullah. Faham tak? Dia lempak diri daripada Rasulullah sampai Nabi pun jatuh. Nabi peluk dia, hak lain pun nak dipeluk oleh Nabi juga. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam umur 7 tahun ni main dengan depa. Main dengan depa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ayah-ayah yang pergi kerja, letih balik rumah tu hilang letih. Kalau tengok anak dia, sambut dia, ayah, ayah sambut dia, peluk dia, letih tu hilang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Betul ya? Jadi dalam tempoh 7 tahun sallallahu alaihi wasallam Muhammad ialah tempoh bermain dengan anak-anak. Anak-anak ni dalam tempoh 7 tahun sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau mak ayah tak main dengan mereka, jadi tak sempurna pembesaran anak-anak. Tak jadi orang, jadi tak betul. Itu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam anak dia main. Nabi tengah bercakap macam ni, tengah duduk bercakap. Nabi duduk atas mimbar, bukan berkhutbah. Nabi tengah bercakap, bagi pengajaran, bagi ilmu. Tiba-tiba main Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain masuk ke masjid Nabi. Nabi turun mimbar, Nabi pergi ambil, Nabi pergi dukung dua-dua orang. Allah Sayyidina Muhammad. Itu Rasulullah. Satu masa tengah-tengah Nabi duduk, tiba-tiba main juga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu Nabi. Bila main cucu dia, Nabi peluk kedua-dua cucu dia. Nabi tak atas riba, Nabi cium kawan tu, Nabi cium kawan ni. Waktu tu ada satu orang sahabat Nabi bernama Al-Aqra' bin Habis. Kata Al-Aqra' bin Habis, dia kata, Rasulullah, saya dah 10 orang anak, seorang pun saya tak pernah cium. Ada anak 10 orang, seorang pun saya tak pernah cium. Cengih betul ya, no? Bengih sungguh kot sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi kata, hai, janganlah macam tu sampai tak pernah cium anak ni, teruk sangat. Nabi kata, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ataupun Nabi kata dalam satu hadis, man lam yarham la yurham. Siapa tak pernah mengasihi, dia tak dikasihi. Itulah Rasulullah dalam tempoh 7 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah Nabi dengan anak-anaknya. Begitulah kita pun macam tu. Allah sayyidina Muhammad.
Taib. Tapi 7 tahun yang kedua, adibuhum sab'an, 7 tahun hingga 14. Tapi bukan bermakna soalan Sayyidina Muhammad 7 tahun sebelum tak ajar adab. 7 tahun yang kedua, adibuhum sab'an, ajar anak kamu adab. Pun bukan berarti 7 tahun pertama tak ajar adab. Tak juga. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi lebih serius menanam adab pada 7 tahun yang kedua. 7 tahun pertama kena ajar adab juga. Contoh, kalau ramai rumah, kawan kita, kawan mak kita, kawan ayah kita, mak kita kata, ayah kita kata, keluar salam, tu lepas ajar adab tu. Kamu kalau kawan-kawan mak kamu, kawan-kawan ayahmu main, kamu keluar salam. Salam. Pasal siapa ajar adab tu? Mak. Pasal esok bila mana dia mati esok, kamu wajib buat hubungan baik dengan mak, dengan kawan-kawan mak dan kawan-kawan ayah. Ada orang bila mana hidup Kuala Lumpur, dia asal orang Kedah, dia asal orang negeri mana, lepas tu kita tanya, duduk balik kampung? Dia tak balik dah, tak ada mak dah, tak ada ayah dah. Tu orang tak dapat ilmu. Dia balik kampung tu kena raya, tu kena wajib balik, kena wajibkan kat diri sendiri. Sebab di rumah, di kampung kita masih ada kawan mak, masih ada kawan-kawan ayah. Kita berbuat baik dengan kawan-kawan mak, berbuat baik dengan kawan-kawan ayah, galang ganti kepada berbuat baik pada kawan-kawan mak, galang ganti kepada berbuat baik pada mak dan ayah. Kalau dulu duk bagi duit 200 bulan kat mak ayah, hari ni balik kampung bagi juga kepada kawan-kawan mak, pada kawan-kawan ayah. Ingat sebesar ni? Tu cara berbuat baik pada mak kita, cara berbuat baik pada ayah kita. Ajak adab. Lepas tu kalau orang main rumah, kamu lah, soalan Sayyidina Muhammad, mak selalu pesan, tak lagi orang main mak panggil elok tau. Ya mak. Sagi sampai orang ni mula-mula panggil elok, lepas tu mula tunjuk panggil. Lipat pi mak nak coklat. Tadi tak minta coklat. Bila orang mai baru minta coklat. Mak dah mula geram. Mak dia tengok macam tu, dia tengok balik mak dia pula. Jadi mak ni nak buat depan orang. Dia main-main pula. Mak dia goncang mak dia. Akhirnya mak dia bagi pelan-pelan nak ni. Kena kutih. Tu angkat. Dia pelan. Tu dia ajak adab. Tapi kalau tak ajak adab, nak kutih lah tu, dia kata pula, mak kutih buat apa? Pecah rekod. Jadi mak kutih buat apa ni? Malulah dekat orang main rumah lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina ni dalam tempoh tujuan itu yang kedua, mengajar adab. Dia ni malu kalau kita tak ajak adab ni. Pergi rumah orang, berkeliling dengan anak orang. Kawan mak tu dia ada seragam barang mainan, kapal terbang, kapal tak terbang, kapal yang Ultraman, tak Ultraman, askar, polis, seragam tu mainan. Budak tu waktu kita tak pi, dia tak buat keluar. Bila kita pi dan tunjuk, dia tarik keluar, dia terang rumah. Akhirnya berebut, berkeliling di rumah kawan tu. Kita kena pesan pada anak-anak, di rumah orang tunjuk panggil elok-elok. Tapi dia nak buat tak elok tu. Jadi dalam tempoh setahun sampai 7 tahun, boleh habaq, dia tak pakai. Sekejap lagi dia buat hak dia. Tapi 7 tahun yang kedua, tu baru pakai. Tu adibuhum sab'an. Hak tu baru suruh kita hukum dia sebab dia langgar peraturan yang kita buat, bagus dia reti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh faham? Jadi ajar adab daripada 7 tahun sampai 14 tahun, supaya anak kita
dikira, dilihat oleh orang anak yang beradab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya anak-anak yang akan jadi ulama ni dah dilihat, nampaklah bertokoh orang panggil. Amboi cara duk. Cara duk tu kita kata jadi ulama budak ni. Sebab latar belakangnya ialah adab. Betul kata ulama, in arata an tanzura ila diyanatil usrah fanzur ila auladiha. Kalau kamu nak tengok kepada agama sesebuah keluarga, tengok agama anak-anak. Jadi anak-anak ni dia ialah lambang agama kepada keluarga. Salah saya nama. Kalau bagus, akhlak tinggi, faham, kata keluarga tu kuat agama. Salah saya nama. Kalau perangai tak senonoh, malas sembahyang, tak tutup aurat, kita faham kata keluarga ni tak kuat pegangan agama. Sehinggalah 7 tahun selepas itu, iaitu 14 tahun sampai umur 21. Ashiruhum sab'an ataupun sadiquhum sab'an, bergaul ataupun buat kawan ketika itu umur 14 sampai umur 21 buat kawan. Buat kawan ni macam mana? Buat kawan ni maknanya boleh tanya pendapat abang macam mana, kalau abang tengok macam ni, ni mak nak tanya ni, mana pasal apa kita bergaul dengan mereka, nak pergi mana-mana jom kau ikut mak Ustaz. Jadi supaya dia tengok macam mana mak dia tengok macam mana ayah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi anak-anak ni dia akan tiru perangai mak ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana ketika ayahnya sibuk, macam mana ketika ayahnya terima tetamu, macam mana dan sebagainya. Jadi dalam tempoh 7 tahun yang ketiga itu, anak belajar melalui pergaulan dia dengan ayah dia. Jadi subhanallah, begitulah untuk melahirkan pemimpin kepada umat dan masyarakat. Tujuan pertama, main dengan anak-anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tujuan yang kedua, ajarkan adab. Tujuan yang tiga, buat kawan. Boleh tanya pendapat, pandangan dan sebagainya. Terima kasih pada penaja kita yang telah menganjurkan dan memberi tajuk untuk kita bahaskan pada petang ini. Sebenarnya tajuk ni tajuk yang panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab mendidik anak-anak ni ialah merupakan proses yang berlaku sepanjang masa, sepanjang hari, sehingga lahir anak yang baik di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bil hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil alamin. Terakhir nak pesan sikit. Yang pertama, kita petang-petang tu kita minum air ma'ul hayah, betul kan? Ayat tu ayat 30 juzuk Al-Quran tu. Minum bagi habis. Jangan bohong tu. Minum bagi habis. Kalau tak mau habis waktu buka puasa, habis lagi. Kalau tu yang mana kamu dah minum habis, tinggal sikit lagi tu. Sama kalau bersih ini. Tapi tak ayat tu masuk tu sama. Faham? Betul tak? Jadi bersih ini tinggal, bersih di kawan kamu kan. Jadi supaya ayat tu tak masuk tu sama. Rasa ayat yang dulu kan. Faham? Jadi rugi sangat. Ayat tu berjepit daripada semua ayat yang ada. Jadi ambillah untuk kita dalam kursus ni, kita ambil ayat tu. InsyaAllah. Lepas
Assalamualaikum.